ini adalah dalam masa, jadi tidak digalakkan untuk buat laporan. Jadi saya perlu dapatkan nombor telefon bimbit. Saya hubungi nombor telefon bimbit. Kerap kali, malah saban hari kita dihidangkan baik di Dada Akhbar atau portal berita dengan kisah masyarakat menjadi mangsa penipuan atau kata lain, wang simpanan lesap. Statistik dari Polis Diraja Malaysia PDRM mendapati dari Januari 2020 hingga Oktober 2020, pihaknya telah menerima sebanyak 2,626 aduan dengan jumlah kerugian sebanyak 165.1 juta ringgit. Sindiket penipuan ini licik kerana mereka menggunakan taktik menekan mangsa secara psikologi, kononnya terlibat dalam kesalahan jenayah atau mempunyai masalah keuangan. Baru-baru ini seorang ibu tunggal terpaksa berputih mata apabila duit simpanannya dan arwah suaminya lenyap sebanyak RM170,000 dalam tempoh kurang dari sebulan. Ikuti kisah lelaki ini yang berkongsi pengalaman tragis dialami ibunya sendiri. Dia bermula daripada phone call. Dia call phone rumah. Lepas tu selalunya tak ada orang angkat pun, tapi hari tu tiba-tiba mak pula yang angkat. 28 Ogos tentu. So cerita dia yang orang tu mengatakan dia dapat pos laju punya parcel. Dan dia katakan dalam parcel tu ada IC mak dengan beberapa kad ATM. So, dia sebagai polis, dia menceritakan yang mak menjadi suspek dalam salah satu kes money laundering katanya. So, sebab katanya ada bukti pada dia dan dia takut-takutkan mak lah. Dia cakap mak ni suspek, so dia kena cooperate. Lepas tu katanya daripada balai polis Kota Kinabalu. So, sebab balai tu dekat sana, jauh, so dia cakap berurusan dengan telefonnya lah. So skrip dia panjang lah sebenarnya. So dia dalam call tu kononnya dia transfer kepada dia punya in charge dia selepas dia takut-takutkan mak, and then dia cakap dia takutkan tu dari segi dia bagi tahu masuk jail kan, so tak boleh keluar beberapa tahun sebab suspek, katanya salah satu suspek utama lebih kurang. So mak pun takut, so dia pun kononnya nak merayu pada sarjan dia lah, cakap mak tak bersalah kan, tak bekerja pun duduk rumah, jangan suri rumah. Lepas tu kononnya dia nak cakap dengan sarjan, dia biar phone macam tu. So borak-borak dia dengan sarjan tu macam dia sengaja bagi mak dengar lah. So situasi tu cara dia cakap sebiji macam polis. Dan cara dia buat tu memang nak menunjukkan sahih lah itu kat balai. Jadi lepas kejadian call tu memang dia dah cerita tentang jail sebagainya. Jadi keadaan masa tu mak macam mana? Memang takut? Mak bagi tahu dia takut lah, dia memang takut sangat sebab kiranya dia percayalah. So nak kita sebagai anak kita fikir macam tak logik, tapi skrip dia tu memang teratur lah, tersusun, dan mungkin prosedur dia sebiji macam prosedur polis. So cerita dia mak tak bagi tahu pun seorang anak dia mana-mana sehinggalah lepas sebulan. Jadi mungkin boleh cerita tak macam mana mak transfer duit tu daripada amount, berapa amount ni, berapa jumlah yang dikenakan tu sebenarnya? Jumlah dia 170,000. Duit pencen lah, duit pencen mak dengan arwah ayah. Tapi cara transfer tu dia bukan transfer sekaligus semua, dia minta sikit-sikit. 5,000, 10,000, banyak kali lah transfer, ada 40,000 paling banyak, 20,000 pun ada kot. So dia akan suruh pergi bank dan cash deposit, dan semasa dekat bank dia suruh call dia jangan hang up. So lepas dah deposit semua, lepas habis call tu lah, dia akan suruh mak WhatsApp dekat dia receipt. Lepas tu dia suruh buang receipt, dia suruh koyak kan, buang. Lepas hantar WhatsApp kat dia, suruh delete gambar. Cuma mak ikut semua? Ikut semua. Mujur mak tak kerti sangat handphone ni, gambar ada lagi lah handphone dia. Maksudnya dia koyak saja ambil hantar gambar tapi dia tak delete lah? Dia delete lah pada dia, tapi dia tak delete dalam galeri ada lagi. Boleh tak ceritakan masa keadaan yang mak ceritakan keadaan sebenar tu, apa menyebabkan mak ambil masa lama untuk ceritakan keadaan sebenar? Dia takut, dan gaya diorang ni is sentiasa nak mensahihkan diorang ni polis.
dan investigation polis kan kadang-kadang lama kan. So sebab mak suspect yang katanya sebab jauh, so sebab tu dia kena ongoing lah follow up dengan mak. Mak kena report pada diorang setiap 2 jam. Masa tu pun ada pergi bercuti juga dengan family. So kita orang tak sedar lah sebab rupanya mak selalu pegang handphone time tu. So setiap dia pun ambil lah gambar anak-anak dia, semua tunjuk kat dia. Orang tu tanyalah pergi ke mana kan, dengan siapa, kereta apa, semua dia tanya setiap 2 jam. Setiap 2 jam orang tu akan tanya? Dia tak tanya, dia suruh mak report. Kalau mak report lambat dia akan tanya. Jadi masa keadaan tengah bercuti tu pun, dalam keadaan tu pun mak kena ambil gambar family semua, macam tu lah keadaan dia? Kita orang tak sedar lah sebab entah mak pun kadang-kadang dia bukan jenis pegang handphone, tapi yang kalau selalu pegang pun standard lah, grup mengaji dia ke apa ke, biasalah tu. So tak adalah sangka apa-apa. Mungkin nak ceritakan juga penjelasan macam mana keadaan situasi yang selepas back in pertama tu, berapa amount jumlah yang dikenakan dan berapa bank yang digunakan untuk transfer amount sehingga ke 170,000 tu? Secara detail jumlah dia ikut turutan saya tak ingat, tapi ada 5,000, ada 10, 20 dan 40,000. So bank ada beberapa bank account, tapi bank dia ada Maybank, CIMB dan Bank Rakyat. Mula-mula bila mak bagi tahu anak-anak, sebenarnya mak boleh bagi tahu tu sebab dia kan kena report setiap 2 jam. So kononnya malam tu dah 2 jam tu dia nak report, WhatsApp orang tu dah tak ada, dah disable. So sebab daripada situ dia pun cuak lah, sebab gambar profile picture pun dah tak ada. Ikutkan WhatsApp tu, profile picture tu gambar logo PDRM. So okay, lepas tu so sebab tu tiba-tiba dia macam dia cuak, dia tersedar, so dia bagi tahu anak-anak lah. So saya masa tu pun outstation dari kerja. Kakak masa tu kat rumah, terus pergi balai lah, tak tunggu. Selepas sedar tu macam mana keadaan mak masa tu? Tak tahu, mak dia just cuak je lah muka jadi dia. Semua duit simpanan dalam bank masa tu memang totally habis? Licin. Dikeluarkan semua? Semua. Adalah beberapa yang tak boleh dapat keluar sebab memang tak boleh. So ada hikmah sebaliknya lah. Ikutkan kenapa yang mak perlu bank in, sebab diorang beritahu ialah diorang nak check sama ada duit semua tu duit kotor atau tidak. So bila mak ada tanya macam mana nak tahu tu duit kotor, so katanya dia boleh check nombor siri tunai tu lah. Yalah, walaupun tak logik sebab duit tu pun keluar daripada bank dulu kan. Betul. Jadi mungkin dalam keadaan takut, apa-apa pun boleh jadi. Yes. So yang mak tak beritahu tu pun dalam keadaan takut tu pun sebab polis cakap ini rahsia kerajaan dan masih dalam proses investigation, tak boleh beritahu, macam tu lah. Jadi pengakhiran sekarang ni bila dah dapat tahu disclaimer dan amount sebanyak 170,000, ada tak dapat balik duit selepas dibuat report polis? Okay, lepas buat report saya ada tanya kawan saya polis juga. So dia bantu guide apa yang perlu buat. So basically kita orang pergi pada semua branch yang mak pergi cash deposit tu dan bagi tahu pada bank, tunjuk report polis semua. So bagi tahu pada diorang lah sebab receipt semua ada kan, dalam report tu pun ada detail. So daripada situ CIMB, Maybank dan Bank Rakyat. So daripada situ Maybank yang first contact saya balik dan mengatakan salah satu akaun yang mak deposit tu ada 5,000 dalam tu. So bank freeze akaun tu, bawa keluar dan bagi balik pada mak lah. So daripada 170 dapat 5,000 balik. Mak dia cerita tak masa pergi bank keluarkan deposit, contoh paling banyak amount 40,000 kan, ada tak pihak bank tanya nak buat apa duit ni sekian? Ikutkan prosedur memang bank akan tanya, tapi orang tu tahu, dia dah bagi tahu mak kalau bank tanya cakap nak renovate rumah. Kita lihat sekarang Cik Aiman, dah sebulan, kalau ikutkan dalam waktu tempoh sekarang pun dah lebih 2 bulan jadi. Duit pun dah dikeluarkan dalam 170,000. Jadi apa selepas itu? Apa yang tinggal yang ada sekarang ni macam mana? Ada jual barang-barang lain ke untuk tampung kehidupan selepas dah keluarkan duit? Adalah, ikutkan pencen mak ada lagi. Anak-anak pun memang semua bantu apa-apa yang keperluan harian, bulanan semua. Kereta terpaksa jual dan kami ambil kereta lain lah untuk jimat kos. Itu je lah, apa aset ada pun ni lah dalam proses nak jual. Yes.
Sebab daripada kes ni memang dah tahu dah tak mengharapkan dapat apa-apa balik. Tapi kita survive apa yang ada. Ikutkan marah tu memanglah marah, tapi nak salurkan marah tu pada diorang pun kita tak tahu, tak jumpa, tak kenal, tak tahu kat mana. Dan kan ada sebelum baru-baru ni ada video viral kononnya scammer sendiri yang bagi tahu tu kan. So dia cakap dia ada sebab dia sendiri tu. Pada saya tak ada, jual burger lagi mulia lah daripada dia. So dan bila mak bagi tahu tu pun tak ada pun nak marah mak, kita peluk mak dulu kan, cool down dengan dia. So benda dah terjadi, kita fikir solution je. Baru-baru ini Malaysia heboh dengan tangkapan sekumpulan sindiket penipuan Macau Scam yang sudah lama menjadi buruan pihak polis. Kebiasaan sasaran mereka adalah pesara, ibu tunggal serta individu yang memiliki wang yang banyak dalam akaun dan ahli perniagaan. Kerugian mereka bukan ribuan atau puluhan ribu ringgit, tetapi ada juga mencecah ratusan ribu maupun jutaan ringgit. Dengan adanya tangkapan seperti ini secara tidak langsung membuka mata rakyat Malaysia supaya lebih berhati-hati. Tetapi ingat, jenayah ini tidak akan pernah berhenti. Mastura Malak, The Malaysian Insight.